Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar semua warga muslim sekalian? Insya-Allah pada episod kali ini Sentuhan Jiwa yang dibawakan khas daripada USIM TV kepada semua warga USIM sempena musim PKP ini. Pelbagai slot rancangan kita sediakan menarik di USIM TV. Jadi salah satu slotnya yang bermula setiap hari pada jam 9.30 pagi adalah slot Sentuhan Jiwa. Jadi pada pagi ini kita bawakan secara live slot Sentuhan Jiwa bersama dengan Profesor Madya Dr. Musyadat Hasbullah, Pengarah Pusat Wakaf dan Zakat USIM, bagi kita sembang-sembang dengan Profesor Madya berkaitan dengan Ramadan kali ini, PKP 2020. Jadi bersama dengan saya di Zoom live pada pagi ini untuk Sentuhan Jiwa ialah Profesor Madya Dr. Musyadat. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, terima kasih Cik Zaini kerana sama-sama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Cik Zaini, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Doktor, bagaimana doktor keadaan? Alhamdulillah, kita terima seadanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita merasakan bahawa ini satu keadaan yang amat luar biasa. Sepanjang hidup kita tidak pernah menempuh keadaan seperti ini. Tapi walau apapun kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana meredai ataupun kita terima apa saja ketentuan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Insya-Allah. Pertamanya saya mewakili kru produksi USIM TV mengucapkan terima kasih kepada Dr. Musyadat kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini untuk live dalam Sentuhan Jiwa. InsyaAllah beberapa soalan kita akan ajukan pada doktor untuk kita kongsikan pandangan dan juga ilmu yang ada pada doktor supaya dapat kita warga muslim sekalian dapat manfaatkan. Dan jika insyaAllah jika tiada halangan, esok umat Islam khususnya di Malaysia dijangka akan memulakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi topik pada pagi ini bersesuaianlah dengan apa yang kita akan lalui pada esok hari dan mendatangnya sehinggalah menjelang 1 Syawal. Baik Ustaz, kalau boleh kita mulakan slot pada pagi ini Sentuhan Jiwa. Cuma sebelum saya pergi ke topik kita pembincangan pada pagi ini, mandangkan doktor juga merupakan pengarah Pusat Wakaf dan Zakat USIM, dan kita tahu sepanjang tempoh PKP ini ada Pusat Wakaf dan Zakat USIM antara jabatan yang kehadapan dalam menyediakan bantuan dan juga mengedarkan sumbangan kepada para pelajar dan juga kegiatan yang berada di kampus. Kalau Ustaz boleh kongsi, doktor boleh kongsikan sikit tentang tabung COVID-19 USIM ini dan juga apakah inisiatif yang telah Pusat Zakat Wakaf dan Zakat usahakan sepanjang tempoh yang ada selama ini. Terima kasih Cik Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama sekalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Zaini, juga kepada pihak produksi, khususnya kepada pihak USIM yang telah menganjurkan program yang sebegini sebegini supaya warga USIM tidak jauh daripada Universiti Sains Islam Malaysia itu sendiri. Pertama sekalinya saya ingin merakamkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah pun memberikan sokongan yang padu kepada Pusat Wakaf dan Zakat USIM secara khususnya melalui sumbangan-sumbangan dan bantuan yang dihulurkan kepada tabung sumbangan COVID-19 Universiti Sains Islam Malaysia. Dan alhamdulillah sejak daripada hari pertama mengeluarkan tabung ini dan sehingga ke hari ini kita telah berjaya mengutip satu jumlah yang saya merasakan amat besar untuk kita sama-sama manfaatkannya nanti. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan, jazakumullahu khairal jaza, wallahu yubarik fikum fid dunya wal akhirah, atas sumbangan dan juga jasa baik kalian semua, yang kalau kita nak sebut terlalu banyak sebenarnya pihak-pihak yang menyumbang kepada tabung itu. Dan sehingga hari ini kita telah berjaya mengumpul lebih daripada RM80,000. Dan alhamdulillah sejak daripada hari pertama lagi Cik Zaini,
kita telah sumbangan itu kepada pihak-pihak yang memerlukan di dalam dan juga di luar USIM. Sebagai contohnya di dalam kita bekerjasama dengan Pusat Perumahan USIM, bekerjasama dengan Majlis Perwakilan Pelajar, bekerjasama dengan Hal Ehwal Pelajar, bekerjasama juga dengan pihak-pihak fakulti dan juga PTJ, sebagai contohnya dengan Pusat Kesawanan, dengan Fakulti Sains dan Teknologi, menyalurkan hasil sumbangan itu untuk menghasilkan, sebagai contohnya menghasilkan hand sanitizer, menghasilkan PPE, dan kita juga menyalurkan sumbangan kepada alumni USIM yang tinggal di kawasan sekitar kampus nilai ini, di mana keadaan mereka yang dalam situasi pada hari ini memerlukan sedikit sumbangan daripada kita untuk membantu mereka, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita mendoakan, kita mengharapkan tabung ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang sangat memerlukan. Dan situasi hari ini, Zaini, kalau kita lihat ramai di kalangan kita yang berhadapan dengan kesulitan. Oleh sebab itulah juga PWZ mengambil satu inisiatif yang lain juga. Kita sekarang sedang memproses permohonan zakat daripada tangan yang kita buka sebelum daripada PKP di Jalan Baru. Dan insya-Allah ramai ada gangguan ke? Mungkin ada gangguan teknikal sikit, Dr. Musyadat. Nampak ada delay atau ada video tu agak tersekat-sekat ketika kita live tadi. Sekarang saya rasa mungkin dah kembali baik. Boleh Doktor. Jadi Doktor, secara kesimpulannya jumlah kutipan tabung COVID-19 USIM itu jumlah yang agak baik, 80,000 lebih, dan juga hasil daripada sumbangan yang dikumpul itu juga telah dimanfaatkan dan disalurkan kepada pelbagai pihak yang memerlukan. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penyumbang yang telah memberi sumbangan kepada tabung COVID-19 USIM. Baik Ustaz, kita teruskan kepada tujuan utama kita dalam sesi sentuhan jiwa pada pagi ini. Sepanjang kedatangan bulan Ramadan yang berkat ini, pastinya ia seperti di awal tadi Ustaz katakan, ia bulan yang berbeza. Kerana pendekatan Ramadan kita pada kali ini berbeza pada pendekatan Ramadan sebelumnya. Selari dengan tempoh kawalan pergerakan ini dan juga dalam kita sedang memerangi wabak COVID-19, pastinya ia tidak lagi seperti biasa. Antaranya tiada lagi solat tarawih secara berjemaah di masjid, tiada lagi bazar Ramadan, dan pelbagai lagi mungkin ada sedikit perbezaan norma baru Ramadan pada umat Islam pada tahun ini. Jadi soalan pertama saja Ustaz, sebut tentang Ramadan, ia tentang puasa. Jadi sebenarnya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan puasa itu? Supaya kena puasa di bulan, kena puasa selepas bulan Ramadan, kita ada juga puasa sunat di Isnin Khamis kan, puasa Rejab dan lain-lain lagi. Tapi bulan Ramadan ini kenapa puasanya istimewa sekali? Ya, terima kasih Zaini. Soalan tu kita nampak simple, betul tak? Tapi sebenarnya ia merupakan satu perkara yang amat penting, terutamanya kita sekarang ni hari ni 23 hari bulan. Kita berada di ambang untuk kita memulakan Ramadan. Esok adalah hari pertama kita akan berpuasa, insya-Allah. Jadi amat penting untuk kita nak ulang kaji sebenarnya tentang falsafah Ramadan, pengertian Ramadan itu sendiri. Jadi kalau ditanya tentang soalan yang kita nampak zahirnya amat simple tetapi ia amat bermakna. Apabila ditanya kepada kita apa yang dimaksudkan dengan Ramadan, mungkin kita boleh menjawab Ramadan, puasa, ataupun dalam istilahnya bahasa puasa, as-saum dalam bahasa Arab, disebut sebagai kita, orang awam akan menyebut kita menahan daripada makan dan minum. Tetapi falsafahnya adalah lebih besar daripada itu. Memang pentakrifannya kalau kita lihat dari dalam kitab-kitab fiqh, ulama-ulama menyebut bahawa puasa ini ialah al-imsak anil muftirat, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
dengan syarat-syarat yang khusus, dengan kaedah yang tertentu daripada keluar fajar sehingga tenggelamnya matahari, ghurubus syams, dengan niat. Itu dari sudut falsafahnya. Maknanya puasa ini dia ada kaedah dia, menahan daripada makan dan minum. Itu secara zahirnya. Tetapi kalau kita lebih mendalami falsafah puasa itu sendiri, puasa ini bukan sahaja kita menahan daripada makan dan minum sahaja dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi juga kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya puasa ini merupakan satu tarbiyah kepada kita. Perbuatan dosa itu memang ia merupakan satu perbuatan dosa di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, dia tetap berdosa. Tetapi kita jadikan Ramadan ini dengan ibadat puasa ini sebagai satu madrasah kepada kita, sebagai satu institusi yang boleh mendidik kita. Apabila kita keluar daripada Ramadan ini, kita terbiasa dengan satu amalan yang baik, dengan perkara-perkara yang baik, tidak melakukan lagi perkara-perkara yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Sebagai contohnya Encik Zaini, kita lihat budaya kita pada hari ini ialah budaya istilahnya cantik, tetapi di sebalik istilah itu tidak baik. Sebagai contohnya istilah membawang. Saya peringkat awalnya apabila student saya sebut perkataan membawang, saya confuse apa sebenarnya membawang ni. Dia orang ni nak masak ke apa ni kan. Lepas tu barulah saya faham, rupa-rupanya membawang ini merupakan istilah yang digunakan menggantikan perkataan ataupun perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Islam menyebut ataupun syariat menyebut al-ghibah. Dia dalam Al-Quran jelas menyebut al-ghibah ini dosanya seperti kita memakan daging saudara kita, bangkai ataupun mayat saudara kita. Tapi kita hari ini dah menjadi satu trending ibaratnya. Maknanya membawa ini sudah menjadi satu perkataan biasa. Jadi kita perlu melatih diri kita. Kita melatih tangan-tangan kita, kita melatih mulut kita, dan kita melatih anggota-anggota kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang sememangnya diharamkan. Jadi saya melihat pengertian puasa sendiri dia merupakan sebagai satu madrasah kepada kita untuk menyucikan diri kita daripada dosa-dosa, daripada perbuatan-perbuatan, daripada segala bentuk perkara yang diharamkan ataupun yang tidak baik di sisi agama kita. Jadi sebut tentang membawang ni Ustaz kan, dia istilah yang sebelum ini bukan satu yang normal. Sekarang dia jadi satu yang normal baharu lah, sudah diterima. Dan dia pun juga seperti membawang ni juga ibarat satu branding, penyenamaan baru pada mengumpat dan lain-lain lagi kan. Maknanya lebih nampak lebih kemelayuan istilahnya membawang, tetapi impak dan kesannya tu tetap, dosa itu tetap sama walaupun bunyi seperti Melayu. Tapi Cik Zaini, kalau kita lihat hari ni kan PKP ni, kita banyak masa sebenarnya. Masa kita terlalu banyak, tetapi saya baca kan, apabila saya pun tengok juga pagi-pagi apa semua kan, masa free kan, kita tengok Facebook, kita tengok berita-berita. Tapi apabila kita melihat ulasan daripada sahabat-sahabat kita, kadang-kadang terfikir juga, ya Allah, subhanallah, berani mereka menulis sebegini, mencaci mencela, sehingga kan tidak pernah terfikir bahawa setiap amalan kita ini akan dihisab Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan kita, peran kita akan ditanya oleh Allah. Perbuatan-perbuatan itu baik ataupun tidak baik. Jadi di manakah norma? Inilah sebenarnya kalau kita bincangkan benda ni sangat panjang sebenarnya. Dalam tempoh setengah jam yang ada ni pun kita rasa tak mampu untuk kita nak bahas benda ni. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, kita khususnya kepada warga Yusim lah, kita jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan sebenarnya. Apabila kita tengok sesuatu, kita cepat-cepat nak ulas. Kita takut, kalau istilah orang Kelantan dia kata apa, takut dekok orang lain. Takut orang lain dulu yang ulas. Jadi kita nak jadi juara. Nak jadi yang pertama lah.
nak jadi orang yang pertama ulas. Jadi ulasan tu kadang-kadang ya Allah kan. Jadi kita mengharapkanlah bulan Ramadan ni kita puasa tangan kita, puasa mulut kita. Jadi hari ni kan Zaini kan, kalau kita tengok hari ni kan, kalau kita kata lidah itu sangat berbahaya, dia boleh menjerumuskan seseorang itu ke neraka. Tapi kita kena ingatkan hari ni kan, tangan, ibu jari kita, jari jemari Ustaz. Jari jemari kita. Ini yang akan apa kita kata akan menjerumuskan kita ke neraka, naudzubillah. Kita minta jauhlah supaya kita semua ni tergolong kepada orang yang baik-baik kan. Kalau nak ulah pun sabar. Masuk dapur pergi minum air sekejap. Tahan. Baik Ustaz. Sebut tentang puasa ini sebagai salah satu madrasah tarbiyah kepada jiwa kita kan. Pandangnya macam Ustaz kata tadi, kalau sebelum ni mulut itu banyak perkata yang tidak baik, tangan itu banyak menaik yang kurang baik. Jadi bulan puasa ini ataupun hari ini sudah bermula melatih untuk menjauhkan perkara tersebut. Jadi kalau Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton USIM TV di slot sentuhan jiwa pada pagi ini, apakah amalan-amalan sunnah yang boleh dipraktikkan sepanjang bulan Ramadan ini? Mungkin ada antara kita yang tidak tahu ada amalan-amalan sunnah yang mudah sebenarnya dipraktikkan. Kalau Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton sekalian. Ya. Ya, Zaini, dengar tak suara saya ni? Dengar Ustaz. Okey, kalau kita sebut tentang amalan-amalan sunnah, sebenarnya banyak sebenarnya. Tapi di sini saya nak ambil kesempatan untuk beberapa lah yang saya merasakan amat untuk kita nak lakukan. Sebab kita sekarang ni kita mempunyai masa yang terlalu panjang di rumah. Kita mempunyai masa yang cukup untuk berehat. Kalau masa bekerja dulu, kita selalu memberi alasan. Letih bekerja lah, tak cukup tidur lah. Tapi sekarang ni, melalui COVID-19 ni, melalui ujian yang Allah berikan kepada kita ini, kita ada juga kelapangan ataupun perkara positif di sebalik itu. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada menyebut tentang hadis yang bermaksud dua perkara yang selalu dilupakan oleh kita, iaitu masa sihat dan juga masa lapang. Jadi kita sekarang ni sihat, Alhamdulillah, berada di rumah masing-masing, dan kita juga ada kelapangan waktu yang luas sungguh. Kelapangan waktu yang sangat luas. Jadi kita ambil peluang ini. Jadi di antara amalan-amalan sunnah yang boleh kita ambil di sini, yang pertama kaitan dengan puasa lah. Yang sunatnya, kalau kita lihat yang sunnah yang digalakkan oleh Islam, kita mempercepatkan berkah. Itu perkara yang nak melengahkan berbuka kan, sebab itulah yang ditunggu setiap hari. Jadi saya rasa itu dah free kita kira perkara sunnah ataupun perkara yang baik yang percuma diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dan yang kedua, berkaitan amalan sunnah pada bulan Ramadan ini juga ialah kita bersahur. Kita bersahur pada sebelum tulu'ul fajri, sebelum keluarga fajar. Bersahur ini merupakan amalan sunnah yang patut kita lakukan. Nabi menyebut sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Jadi amat rugilah kalau kita melebih tidur dan kita meninggalkan sahur, kerana kita kena tahu bahawa Ramadan ini dia datang sekali sahaja setahun, dan kita tak tahu tahun depan ada lagi Ramadan untuk kita berada di dalamnya nanti. Dan antara amal sunnah yang lain saya nak sebut secara ringkas ya Zaini, antaranya ialah qiyam lail. Al-qiyam ini termasuknya ialah sunnah lah. Jadi ini satu bagi kita orang Melayu kita ni, masyarakat kita kalau sebut qiyam, kita solat tarawih. Mungkin ada segelintir ataupun sebahagian yang banyak daripada kita selepas tarawih tu balik sambung solat lagi, ataupun duduk sekejap bangun solat lagi sehingga kepada sahur. Dan saya rasa ramai di kalangan kita yang berbuat sedemikian, dan ganjarannya amat besar dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan amal ibadat, dengan tekun beriman dan sabar, maka baginya ialah pahala dan akan diampunkan dosa yang terdahulu. Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi Zaini, ini
inilah satu pengalaman yang sekali ditempuhi oleh kita semua. Tidak menempuhi pengalaman yang kita hadapi sekarang ini, di mana kita tidak boleh menghidupkan bulan Ramadan, qiyamul lail di masjid seperti mana yang kita lalui pada tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang usia saya lah Zaini, saya meyakini Zaini juga sama dengan kita semua, seluruh rakyat Malaysia kan. Tidak betul, pernah berfikir bahawa pada tahun ini kita tak boleh nak pergi solat tarawih di masjid. Tiada solat tarawih, tiada moreh, tiada iftar. Tak ada solat tarawih buat di rumah. Tidak ada iftar secara jama'i. Jadi ada solat tarawih berjamaah dan kita di sana dapat mengeratkan silaturahim. Ini ya Zaini. Kebetulan ada sikit gangguan teknikal Ustaz. Jelas Ustaz sekarang ini videonya. Hello Ustaz. Ya saya dengar. Okey Ustaz. Dan Ustaz telah menyentuh tentang solat tarawih, tentang bagaimana Ramadan kali ini berbeza, tiada lagi qiyam di masjid, tiada lagi buka puasa beramai-ramai di masjid. Kalau Ustaz boleh kongsikan tentang saya pada amalan solat tarawih yang tidak boleh lagi dibuat di masjid, sebagai gantinya apa Ustaz yang boleh kita laksanakan sepanjang tempoh PKP ni, amalan-amalan lainnya yang secara berjemaah yang boleh kita praktikkan di rumah pula. Subhanallah Zaini, banyak sebenarnya. Tu saya sebutkan hadis tadi kan. Hadis tadi ni kita lupa dua perkara yang kita tak rebut, masa sihat dan juga masa lapang. Sebenarnya dalam Islam ni banyak amalan-amalan. Kalau kita tak dapat buat yang ni, dia ada gantinya, dia ada alternatif yang kita boleh buat. Bagi contohnya, kalau tak boleh buat solat tarawih di masjid, kita boleh buat di rumah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi ada buat di masjid dan Nabi ada juga buat di rumah sendiri. Amalan-amalan ini dia tidak terikat. Dia bukan satu amalan yang wajib mesti buat di masjid. Kalau tak buat di masjid, kita tidak ada dapat ganjaran. Amalan-amalan ini yang paling penting ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil mana amalan yang kita buat, selagi mana keikhlasan tu ada di dalam hati kita, insya-Allah kita akan mendapat pahala seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada qiyamul lail, masa banyak kita ada kan. Kita cuba ambil peluang ini untuk membaca Al-Quran, kerana kita bersama dengan family, ambil peluang ini kita bertadarus Al-Quran. Diriwayatkan bahawa Jibril pada bulan Ramadan ini akan turun dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus. Itu amalan sunnah yang mesti kita buat. Tak ada masa lain yang boleh kita ambil. Kalau sebelum ni kita sibuk bekerja, ini kumpulkan anak isteri kita, duduk sama-sama baca 3 ayat pun okey dah, semampu mungkin yang kita boleh. Jadi insya-Allah dengan kelapangan kita ada ni, kita boleh memperbanyakkan lagi amalan-amalan sunnah yang lain. Bukan kita kata kita tinggalkan tarawih tetap kita buat, tetapi kita buat dalam skop yang berbeza daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Kalau sebelum ini meriah di masjid, selepas solat tarawih itu dapat pergi makan colek, orang kata kan. Kalau istilah Kelantan, lepas makan colek pergi makan colek. Tahu ni colek? Tahu. Kan? Okey. Dan di samping itu juga, saya nak sebut satu perkara yang amat penting pada bulan Ramadan ini ialah sedekah. Sedekah dengan instrumen yang kita ada hari ini kan tak susah. Kalau dulu nak sedekah kena keluar rumah, kena pergi cari orang yang kita nak sedekah siapa. Kalau nak sedekah ke masjid, kena pergi ke masjid. Kalau nak sedekah kepada orang miskin, kena pergi cari orang miskin. Kalau nak sedekah kepada mak tahfiz dan sebagainya, kena pergi ke lokasi itu. Tetapi hari ini berbeza. Hari ini semuanya di hujung jari. Membawang di hujung jari, buat kebaikan pun di hujung jari. Sebut tentang membawang tadi Ustaz, semuanya di hujung jari. So salah satu pun kita nak bersedekah, kita ada tabung COVID USIM, kita boleh salurkan di situ. Kita boleh salurkan juga kepada badan-badan lain yang sentiasa membantu. Tapi kita kena ingat, nak bersedekah ni kita kena pandai pilih lah. Jangan pula kita yang disedekahkan oleh dia. Nanti kan tak saja-saja kan. Kita niat baik dah nak sedekah, tapi orang tu menipu kita. Ada banyak sebenarnya hari ni yang scammer.
Betul Ustaz, mengambil kesempatan Ustaz. Ya, mengambil kesempatan daripada kelemahan orang lain. Kelemahan kita dan supaya mereka ni insaf lah, insya-Allah. Carilah mengambil yang kesempatan halal di atas kelemahan dan kemurahan hati orang lain. Saya dalam 2-3 hari lepas ada 2 sahabat baik saya. Satu warga PWZ sendiri dan satu lagi warga FSU. Mungkin Zaini tahulah. Ya Ustaz. Saya pun dihubungi oleh scammer itu meminta supaya dimasukkan. Nanti baiklah saya call dululah orang yang sebenar. Jadi orang yang sebenar itu maklumkan dan dia buat report polis lah. Jadi kita pun hairanlah, kalaulah yang menipu itu Islam, kita merayu supaya kembali kepada jalan yang betul, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Tak bermanfaat, satu laginya memberi dosa yang besar. Misalnya Ustaz menyentuh tentang bulan Ramadan ni, selalu juga orang mengaitkan ataupun menjadikan bulan Ramadan ni sebagai satu bulan anjakan paradigma ataupun sebagai titik tolak untuk mereka berubah menjadi lebih baik. Tetapi dalam keadaan ada mereka yang ingin menjadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan untuk beralih kepada fasa yang lebih baik kepada diri mereka dan juga kepada manfaat kepada orang sekeliling. Tapi ada juga setengah mereka sepanjang bulan Ramadan ini tidak merubah apa-apa langsung pada diri mereka. Bahkan mungkin juga lebih teruk daripada sebelum bulan Ramadan. Ini yang dikatakan, ada kata just cuma menahan lapar dan dahaga saja. Tidak ada apa-apa yang merubah ataupun berhikmah kepada dia dengan bulan Ramadan ini. Kalau Ustaz boleh sentuh ulas sikit tentang ini Ustaz, sebagai soalan terakhir kita. Bulan terima kasih Zaini. Berpuasa kosong ini. Ya Zaini, soalan yang terbaik lah saya rasa soalan ni. Sebab apabila Zaini sebut tentang orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak melakukan apa-apa anjakan paradigma, tidak ada apa-apa perubahan. Maknanya tak Ramadan ke, dia tetap orang itu. Kalau dia jahat, dia tetap jahat. Kalau dia ni suka mengambil hak orang, dia tetap suka mengambil hak orang. Kalau dia ni jenis orang yang suka mengumpat, dia ni tetap suka. Jadi saya teringat kepada satu hadis yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula dzur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bermaksud Zaini, Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, qaul zur ni perkataan yang buruk, perkataan yang jahat, wal amal bihi, dan beramal dengan perkataan yang jahat itu, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak berhajat sedikit pun dengan apa yang dia buat, iaitu meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Jadi hadis ni sangat jelas kepada kita. Maknanya sebab apa dia tidak berubah? Sebab apa yang dia lakukan? Dia hanya berpuasa, meninggalkan makan dan minum kerana dia ikut apa yang orang lain buat. Tetapi dalam diri dia tetap meneruskan perkara-perkara yang buruk. Jadi perkara-perkara yang buruk ini kalau kita teruskan, maka kita akan menjadi seseorang yang mempunyai hati yang keras. Hati yang keras, sukar untuk kita menerima keinsafan, sukar untuk kita melakukan perubahan ataupun anjakan paradigma di dalam diri kita. Dan inilah apa yang kita lihat, apa yang berlaku pada sebahagian daripada kita ataupun segelintir kecil daripada kita. Apabila berlakunya Ramadan, bukan kita kata bertambah baik, tetapi bertambah jahat. Mungkin kerana kalau dulu ada yang jahat itu syaitan, tetapi kerana syaitan itu sufidat, telah pun ditambat ataupun diikat, maka yang ada hanyalah syaitan-syaitan daripada kalangan manusia. Jadi mereka meneruskan legasi syaitan yang ditambat itu untuk meneruskan kejahatan-kejahatan yang dibuat di atas muka bumi. Jadi kita minta doa daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong daripada mereka-mereka yang menerima ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita meneruskan ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita mengharapkan agar Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang terakhir kepada kita,
Kita mengharapkan agar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita Amin. dapat meneruskan amalan-amalan yang baik di dalam bulan Ramadan, dan selepas Ramadan nanti kita akan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian segera terhadap musibah yang kita hadapi sekarang ini, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan apa sahaja musibah yang diturunkan olehnya kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Dr. Musyadat, Profesor Mada Dr. Musyadat Hasbullah di atas perkongsian yang amat menarik. Banyak input-input positif yang dikongsikan bersama kita di USIM TV dan untuk memenuhi slot sentuhan jiwa pada pagi ini. Terima kasih kepada para penonton yang mengikuti live sesi perkongsian sentuhan jiwa di laman rasmi Facebook USIM, dan moga-moga Ramadan ini seperti yang dihasratkan dan didoakan oleh Profesor Mada Dr. Musyadat sebentar tadi menjadi bukanlah Ramadan yang terakhir, tapi ia juga menjadi satu Ramadan yang terbaik buat kita semua. Ya, semoga pada Ramadan ini ada sesuatu yang berlaku pada kita menjadi anjakan paradigma, menjadi insan yang lebih baik. Saya mewakili kru produksi USIM TV dan juga Sentuhan Jiwa mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton. Dan sepanjang musim Ramadan ini, pelbagai program menarik juga akan kita tampilkan di USIM TV. Terus ikutinya. Dan sekian saja daripada kami untuk Sentuhan Jiwa Live USIM TV. Kita berjumpa lagi dalam slot yang mendatang. InsyaAllah esok, lusa dan mendatang juga akan kita sediakan slot-slot yang menarik di Sentuhan Jiwa. Itu saja, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.